Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata, ramai Najib akan muncul untuk mengganti Najib Tun Razak yang original yang sedang reput di dalam penjara. Sebab apa kita perlu ramai lagi Najib tiruan untuk mengganti Najib yang original? Bukankah Najib Tun Razak sepatutnya sudah ada di rumah hari ini, sudah diberi pengampunan oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong? Sebab apa kita perlu Najib tiruan untuk mengganti Najib original yang duduk dalam penjara? Sebelum PRU 15, tiap-tiap malam mereka membuat live, memberitahu rakyat bahawasanya Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak membantu Najib. Ismail Sabri Yaakob tidak berusaha untuk menolong Najib. Maka Ismail Sabri Yaakob perlu dipecat. Dan dia akan dipecat atau disingkir dengan mengadakan pilihan raya umum yang ke-15. Mereka desak Ismail Sabri untuk bubar parlimen. Bubar parlimen dan adakan pilihan raya umum tergempar. Dan sekira Ismail Sabri Yaakob enggan, sekira Ismail Sabri Yaakob tidak mau bubar parlimen dan mengadakan pilihan raya umum tergempar, maka Lembaga Disiplin UMNO perlu ambil tindakan untuk memecat Ismail Sabri sebagai ahli UMNO. Apabila Ismail Sabri Yaakob telah dipecat sebagai ahli UMNO dan dibuang dari parti, maka Perdana Menteri baru boleh dilantik dari UMNO. Mereka kata, sekira parlimen dibubar dan pilihan raya umum ke-15 tergempar diadakan, tidak ada jaminan Ismail Sabri akan dilantik semula menjadi Perdana Menteri. Ismail Sabri Yaakob hanya poster boy untuk pilihan raya. Tapi tidak ada jaminan dia akan menjadi Perdana Menteri. Ambil contoh Johor, kata UMNO. Poster boy untuk pilihan raya negeri Johor orang lain. Akhirnya yang dilantik sebagai Menteri Besar Johor orang lain. Tak semesti poster boy menjadi Menteri Besar Johor dan juga tidak semesti poster boy menjadi Perdana Menteri Malaysia sekira UMNO menang pilihan raya dengan majoriti 2/3. Itu majoriti UMNO. 2/3 sekira pilihan raya tergempar diadakan, maka UMNO boleh memerintah dengan satu majoriti yang cemerlang dan dengan Perdana Menteri baru. Dan Perdana Menteri baru ni ialah orang yang akan membantu Najib apabila ambil kuasa. Dan dalam seminggu, hanya seminggu selepas pilihan raya atau selepas kerajaan baru dibentuk dan Perdana Menteri baru angkat sumpah, Najib akan dibebaskan. Itu game plan. Itu dia punya rancangan. Ismail Sabri tak mau bantu Najib, maka Ismail Sabri perlu disingkir dan diganti melalui pilihan raya dengan Perdana Menteri baru. Dan Perdana Menteri baru ni akan membantu Najib, akan mendapatkan pengampunan dari Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong supaya Najib boleh bebas dan balik rumah. Seminggu. Itu saja yang perlu. Hari ini mereka sudah bertukar. Mereka cakap tak apa. Najib duduk dalam penjara. Najib reput di dalam penjara. Tapi ramai Najib akan muncul. Najib yang baru, Najib tiruan yang akan muncul untuk mengganti Najib. Apa sebab mereka perlu ganti Najib? Move on. Move on. Najib dalam penjara. Najib akan duduk dalam penjara sekurang-kurang hingga selepas PRU 16.
Dia tidak akan keluar sebelum PRU16. That one very clear. Itu mereka sudah umum bahawasanya Najib kena menjalani hukuman sekurang-kurang 1/3. Baru boleh dipertimbangkan untuk pengampunan. Dan pengampunan ni akan diberi bukan oleh Agong yang sekarang, tapi oleh Agong yang akan datang. The next Agong akan mempertimbangkan ataupun akan memberi pengampunan kepada Najib. So, we have to wait for the next Agong. We have to wait until after GE16. That message is clear. Telah banyak kali mereka ulang kepada kita. Keluarga Najib, penyokong-penyokong bosku, the Najibistas, they are very unhappy. Dia orang rasa macam dia orang telah tertipu. Mereka disuruh menyokong Ahmad Zahid Hamidi. Dalam tindakan Zahid Hamidi membuat satu gabungan ataupun pakatan dengan Anwar Ibrahim. Dan hari ini telah didedah bahawasanya pakatan di antara Zahid dan Anwar telah dibuat setahun sebelum PRU 15. Dikatakan awal tahun lepas satu pakatan telah wujud di antara Zahid dan Anwar. Dan pakatan ni ialah UMNO akan kalah pilihan raya, tak kisah bila pilihan raya diadakan. Diadakan awal ke, diadakan lewat ke, doesn't matter. UMNO akan kalah dan UMNO akan menyertai kerajaan baru, kerajaan Anwar Ibrahim. Tidak ada sesiapa akan menang majoriti. Pakatan tak akan menang majoriti, barisan tak akan menang majoriti, Perikatan Nasional juga tidak akan menang majoriti. Hanya satu cara saja kerajaan boleh dibentuk, iaitu barisan bergabung dengan pakatan dan bersama Sabah, gabungan Sabah dan gabungan Sarawak, mereka boleh bentuk kerajaan. Dan sekira Perikatan tidak mau join, maka Perikatan akan duduk dalam pembangkang. Itu yang telah dipersetujui dan mereka boleh dikatakan memaksa Ismail Sabri suruh bubar parlimen dan adakan pilihan raya tergempar, bukan kerana Ismail Sabri tak mau bantu Najib, bukan kerana Ismail Sabri Yaakob enggan menolong Najib, tapi kerana mereka nak cepatkan pembentukan kerajaan baru di antara barisan dan pakatan. The game plan is not to free Najib. The game plan is to form a new government between barisan and pakatan. Mereka nak bentuk kerajaan baru dan kerajaan baru ni ialah dipimpin oleh Pakatan Harapan dan dibantu oleh Barisan Nasional, disokong oleh Barisan Nasional. Tanpa Barisan Nasional dan juga of course Sabah dan Sarawak, pakatan tak boleh bentuk kerajaan. Jadi apa mereka nak bukan untuk membantu Najib atau menolong Najib, itu alasan untuk mendapat sokongan dari grassroots UMNO. Kalau UMNO diberitahu, grassroots UMNO diberitahu, usaha kita ialah untuk membantu pakatan membentuk kerajaan, untuk membantu Anwar menjadi Perdana Menteri, grassroots UMNO tak sokong. So, mereka kena guna alasan ini untuk membantu Najib, ini untuk menolong Najib. Kalau awak nak tolong Najib, kalau awak nak tengok Najib dibebaskan, maka kita kena sokong usaha Presiden Parti untuk membuat pakatan dengan Anwar Ibrahim, dan UMNO kena bantu Pakatan Harapan membentuk satu kerajaan. Maka cara itulah saja Najib boleh dibebaskan. Itu saja cara kita boleh tolong dan bantu Najib. Tak ada cara lain. So orang UMNO ni, grassroots UMNO ni excited lah. Tindakan ni, usaha ni ialah untuk tolong Najib. Tapi kita kena tolong Najib dengan
menentukan yang Anwar jadi Perdana Menteri dan Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Itu jalan kepada menolong Najib. The route to helping Najib. Sekarang ni mereka sudah nampak penyokong-penyokong bosku, keluarga Najib. Mereka sudah nampak yang itu semua satu big lie, satu pembohongan besar. Usaha atau tindakan Zaid Hamidi membuat pakatan dengan Anwar Ibrahim has nothing to do with Najib. Tak kena mengena dengan Najib. Bukan untuk membantu Najib, tapi untuk membantu Anwar menjadi Perdana Menteri. Hari ini mereka kata akan muncul Najib yang baru, Najib tiruan untuk mengganti Najib yang duduk dalam penjara. Sebab apa you perlu tu? Sekira Najib akan dibebaskan, maknanya Najib tidak akan dibebaskan. Sebab itu kita perlu satu tiruan, imitation Najib untuk mengganti original Najib. Dan Anwar umum hari ini, mereka akan ambil tindakan tegas kepada pemimpin-pemimpin yang salah guna kuasa dan melakukan jenayah rasuah. Tak kisahlah you ni Datuk Seri Tan Sri Tun ke apa sekalipun. Pangkat you tidak akan menghalang kerajaan dari mengambil tindakan terhadap mereka yang curi duit rakyat. Mereka yang salah guna kuasa. Mereka yang melakukan jenayah rasuah. Pangkat you, status you, nama you, baik Tun sekalipun, tindakan akan diambil terhadap mereka semua. Dan mereka tidak akan diberi any boleh dikatakan soft treatment. Jangan ingatlah kerana you ni orang berpangkat, orang yang bernama, maka kita akan berlembut atau soft treatment. Tidak. You akan dilayan sama macam you ni penyamun, perompak, pembunuh biasa. Like a common criminal. Your status is not going to help you. You will be treated just like any common criminal. Ini message today. Hari ini message Anwar kepada rakyat Malaysia. Itu satu signal yang tak kisahlah you ni bekas Perdana Menteri, baik Najib Tun Razak, baik Tun Dr. Mahathir Mohamad, atau siapa sekalipun, baik Tun Daim Zainuddin, tindakan akan diambil terhadap semua orang ni. Dan Tun Daim serta Tun Dr. Mahathir sedang disiasat dan tindakan akan diambil terhadap mereka bersama mereka-mereka yang menjadi kroni. Dan nama yang telah disebut so far ialah Halim Saad, satu dari nama yang disebut. Tapi lagi ramai lagi nama yang belum disebut tapi sedang disiasat. Dan rakyat Malaysia tidak tahu. SPRM sekarang dalam proses menyediakan senarai dalam 10-20 orang yang boleh dianggap sebagai millionaire ataupun billionaire di dalam Malaysia, Melayu, Cina dan India. Dan this list ni kita boleh anggap bukan saja the Forbes top 100 richest Malaysians, walaupun nama-nama mereka adalah Forbes top 100 richest Malaysians, tapi mereka yang telah dikesan pada masa yang lepas sebagai kroni dan proksi Perdana Menteri dan orang-orang yang rapat dengan Perdana Menteri seperti Daim Zainuddin. Anwar di dalam proses of purging the country. Dia nak purge Malaysia of all this crony capitalism yang telah 2-30 tahun dulu dikesan dan telah maknanya banyak buku telah ditulis tentang mereka ini semua. Today they are going to be in trouble. Jadi Anwar tak bolehlah. On the one hand,
Dia ambil tindakan terhadap Mahathir, Daim, Halim Saad, Ananda Krishnan, Vincent Tan, misalan. Ramai lagi Cina, Melayu, India, tindakan diambil terhadap mereka kerana mereka salah guna kuasa, mereka ni terlibat dalam rasuah, mereka ni kroni kepada Mahathir dan Daim. Dan on the other hand, bebaskan Najib dari jail. Ini tidak konsisten. You tak boleh ambil tindakan terhadap satu golongan orang, lepas tu satu golongan lagi you bebaskan dari penjara. Orang yang sudah didapati bersalah, sudah punya appeal, akhirnya memohon pengampunan dari Agong dan permohonan itu tidak dibawa untuk dibincang oleh lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan sudah bermesyuarat bulan lepas, bulan April, dua bulan dulu, bulan April. Mereka telah bermesyuarat dan keputusan dia, Najib tidak layak untuk dipertimbangkan untuk pengampunan. Mungkin 4 atau 5 tahun lagi, kes Najib boleh diberi pertimbangan, boleh dibincang oleh lembaga pengampunan. Hanya dibincang. Bagi tak bagi itu cerita lain. So, selepas pengumuman tu, it's clear. Najib is going to stay in jail and many more people are going to go to jail. Ikut rancangan Anwar, dia nak tangkap ramai. Dan kalau boleh, Anwar nak juga tangkap Mahathir, Daim dan ramai proksi, kroni ataupun trustee kepada Mahathir dan Daim. This is what's going to happen. Soalan dia, dalam semua ini, bagaimana pula tentang nasib Ahmad Zahid Hamidi yang juga menghadapi banyak kes dan perbicaraan sedang dijalan? Itu oleh kerana keputusan belum dibuat, mahkamah belum lagi membuat keputusan dia ni bersalah atau tidak. Maka sekira mahkamah mendapati kes terhadap Zahid ni lemah oleh kerana bukti tidak cukup, not enough proof, ataupun bukti itu lemah sangat, tidak cukup kuat untuk nak mendapat conviction, maka mahkamah boleh membuat keputusan bahawasanya Zahid Hamidi tidak bersalah, memandangkan yang pihak pendakwa, prosecution, gagal untuk membuktikan yang Zahid bersalah. Oleh kerana kegagalan pihak pendakwa untuk meyakinkan mahkamah yang Zahid ni bersalah, maka mahkamah mendapati yang Zahid ni tidak bersalah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.